Baik, untuk waktu ini kita nak beri anda satu kesedaran dan juga ilmu berkenaan bagaimana untuk anda bersara dalam keadaan yang tenang dan aman sewaktu pada ketika bersara nanti. Sebenarnya ada 3 kategori, semuanya akan diterangkan oleh tetamu kita. Mana berapakah jumlah yang perlu anda ada apabila anda bersara kelak. Jadi bersama dengan tetamu kita sudah pun bersedia Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra, merupakan Certified Financial Planner CFP, pengurus kewangan bertauliah yang juga pengarah eksekutif CCT Malaysia Sdn Bhd. Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Ya. Izri. Tuan Syed. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Baik, kita menyebut tadi berkenaan dengan tiga jumlah yang perlu kita ada dalam simpanan kita untuk kita bersara kelak. Tadi rasanya penerangan lebih lanjut. Tuan Syed. Boleh. Assalamualaikum semua. Jadi daripada aspek pengurusan kewangan untuk menghidupi, untuk hidup dengan tenang di usia persaraan, dikategorikan kepada 3 kelompok dana daripada aspek pengurusan kewangan, bukan daripada aspek realiti. Yang pertama, mereka-mereka yang mempunyai dana capital retirement yang berjumlah 500,000 ke bawah. Grup ini boleh bersara dengan keadaan yang agak ketat, tidak begitu bebas sangat. Itu grup yang pertama. Yang kedua, 500,000 ke 1 juta. Golongan kedua ini agak sedikit bebas. Bebas itu bermaksud teragak mau ke mana, boleh je. Tidak perlu nak kalkulat banyak kan. Dan golongan yang ketiga, mereka-mereka yang mempunyai dana persaraan yang melebihi 1 juta dan ke atas. Golongan yang ketiga ini mampu bersara dengan penuh selesa dan mengekalkan gaya hidup semasa bekerja. Itu daripada aspek pengurusan kewangan. Namun daripada aspek realiti, bukan begitu sebenarnya. Kerana begitu ramai rakyat Malaysia yang kurang menyedari kepentingan menabung dari peringkat awal untuk membentuk tabung persaraan. Dan kalau dilihat pada statistik pada tahun 2011 dijangkakan 72% ahli-ahli KWSP yang berumur 54 tahun pada 2011 mempunyai simpanan 50,000 dan ke bawah. Begitu alarming sekali. Begitu menakutkan. Dan juga mereka-mereka yang mengambil keluar wang EPF pada usia 55 tahun juga telah ditunjukkan oleh data statistik EPF juga menghabiskan semua wang EPF itu dalam jangka masa 3 tahun dan kurang. Begitu mengejutkan. Jadi ini situasi persaraan di Malaysia yang harus diberi tumpuan lebih mendalam oleh semua khalayak, semua rakyat Malaysia. Baik. Jadi mengapa agaknya ada kecenderungan untuk bertindak sebegitu? Mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan wang. Mungkin yang bersara di umur 55 daripada sektor swasta terutamanya, jadi mempunyai kesempatan mengeluarkan wang dari EPF itu kadang-kadang menjadi satu jawapan kepada mereka untuk membeli rumah. Bermaksud kalau dia membeli rumah pada usia 55 tahun, dia tidak pernah membuat perancangan di awal pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, untuk dijadikan modal perniagaan. Bermaksudnya, dia tidak pernah merancang untuk mempunyai hidup yang lebih baik. Maksudnya, selama hidupnya harus bekerja sepanjang masa. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak juga data-data yang ditunjukkan mereka-mereka yang menghabiskan wang EPF ini terlibat dengan skim-skim pelaburan yang tidak diluluskan oleh kerajaan kerana ingin mencari jalan pendek mencari untung. Begitu. Baik. Dan saya fikirkan mana wang yang diambil pada usia 55 tahun itu adalah untuk membayar segala beban yang pernah dilakukan sebelumnya. Maknanya bayar hutang dan macam-macam lagi. Benar. Dan itu tak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya. Jadi bagaimana yang sebaik-baiknya kita menggunakan duit yang ada itu? Contributions setiap bulan oleh pekerja-pekerja swasta ke dalam sistem kumpulan wang simpanan pekerja, wang EPF adalah untuk dana persaraan. Itu hakikat yang harus diterima pakai oleh semua orang yang mempunyai wang EPF. Namun begitu, wang EPF ini tidak digunakan untuk dana persaraan. Jadi bila sampai 55, banyak lagi backlog urusan hidup yang belum selesai. Contoh, hutang rumah belum selesai. Hutang kad kredit belum selesai. Guarantor belum selesai. Macam-macam, berbagai-bagai isu kewangan yang tak sepatutnya berlaku lah. Baik. Okey, kita lihat ada beberapa kategori pekerja yang lazim kita ketemui yang makan gaji, yang bekerja sendiri, dan juga ada yang mungkin tergolong dalam kategori petani
ya, ataupun peladang, ya, ada yang berniaga dan macam-macam lagi. Jadi kelompok mana yang lebih bijak, lebih selamat dan mana yang lebih senang untuk terjerumus dalam permasalahan kewangan di usia lanjut? Baik, tapi Tuan Syed, sebelum menjawab soalan Hizmi itu, Ya. kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Puan Adiba, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Hello. Ya, silakan Puan Riba. Saya Habibah dari Kulim. Ya, ya. Berkenaan berkenaan persaraan di awal usia muda tu. Memang saya setuju cara tu. Tapi masalah ni, saya dah bersara dah lebih 7 tahun. Masalah dia sekarang ni, kita orang ni pun ada bermasalah dengan persaraan menyebabkan pihak Jabatan Pencen tidak membayar pencen kita orang ni selama 20 tahun. Jadi kita ni rasa kecewa lah. Baik, faham. Jadi, Kita hello? Ya. Ya, ya. Jadi kita kecewa dengan cara ni. Tentang mesyuarat ni, kita dah mesyuarat dah bertahun-tahun sampai ke hari ni. Jadi dari segi ni memang saya bagi pihak JPA ni tidak orang kata menjalankan yang baiklah pada kita orang. Sampai sekarang ni kita memang kecewa sangat-sangat dengan pentadbiran Jabatan Pencen yang diketuai oleh Datuk Yau yang sekarang ni. Saya pun tak tahu apa muslihat dia. Baik. Terima kasih Puan Adiba. Saya minta kalau boleh pihak JPA ni tolonglah main peranan yang secepat mungkin, sebab kebanyakan kita ni semua Baik. Terima kasih Puan Kita Adiba. faham apa yang dimaksudkan, situasinya. Okay, saya yakin ya permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan cara mengikut saluran ya. Merujuk dengan pihak JPA sendiri ya, dan menggunakan bantuan mungkin dari sudut guaman dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita faham ya, tempoh 20 tahun menunggu itu tempoh yang lama. Ya, jadi sementara mendapatkan hak dalam tangan, apa yang perlu dilakukan? Ya, kerana kita tahu ini tidak di pohon. Tak ada siapa yang meminta untuk berada dalam situasi tersebut, tetapi benda dah jadi ya, terpaksa ya, mungkin satu dugaan. Macam mana tu Syed? Jawapan pada Puan Habibah adalah yang pertama, usaha, insya-Allah. Mungkin ada sedikit kesilapan teknikal di mana-mana. Ya. Yang kedua, mengambil sikap yang lebih proaktif, bermaksud sementara menunggu pohon itu berbuah, mendatangkan hasil, carilah usaha-usaha yang lain untuk meneruskan kehidupan. Itu jawapan saya. Dan saya rasa sekarang ini ya, dalam usia emas juga ramai yang masih lagi berkemampuan untuk bekerja. Ya. Malah ada yang sanggup bekerja kerana mereka tahu mereka Usia masih kuat. persaraan pun telah dipanjangkan kepada usia 60 kan. Kerana melihat kepada kadar kematian, kadar kehidupan, mortality kita telah mencapai tahap umur panjang yang sampai berumur 75 tahun rata-rata rakyat Malaysia. Jadi productivity itu penting juga. Menjawab persoalan daripada Hezri tadi. Ya? Jadi kumpulan yang paling terdedah begini adalah kumpulan di sektor swasta sebenarnya. Berbanding dengan sektor swasta yang makan gaji. Bukan sektor swasta yang menjadi employer, yang menjadi majikan. Kerana mereka ini mempunyai disposable income yang tinggi. Grup-grup yang ini, kumpulan sasar ini yang terdedah. Yang paling banyak terdedah. Baik, jadi kita nak belajar hari ini apa panduan langkah-langkah yang terbaik bagi mereka yang nak memulakan, terutama sekali bagi mereka habis belajar baru masuk sektor pekerjaan dan juga mereka yang dah pun nak menghampiri usia persaraan tu. Yang pertama, letakkan sasaran, SKT itu dipanggil. SKT itu sasaran kewangan tahunan. Dengan merancang, the moment you enter the working force, bila you masuk ke alam pekerjaan, tetapkan sasaran kewangan, bilakah tempoh pekerjaan yang saya ingin duduk dalam pekerjaan itu dan bilakah tahun saya ingin bersara, pada umur berapakah, sasarkan yang itu. Sasarkan yang itu dulu. Dan kalau pada golongan-golongan muda yang baru memasuki alam pekerjaan, kalau perlu untuk mengikuti kursus-kursus yang penting mengajar tentang ilmu celik kewangan ini, hadiri dan labur di dalam pembangunan diri untuk belajar benda sebegitu. Kerana dia bukan menjadi beban kerajaan untuk memberikan ilmu-ilmu yang berkepentingan kepada diri sendiri begini. Baik, itu yang pertama, sasarkan. Bermaksud kepada kaki tangan swasta, mereka hanya bertumpu dan bergantung sepenuhnya, boleh dikatakan 100%
hanya kepada caruman EPF yang tidak akan mencukupi kerana caruman EPF berbeza daripada kadar gaji daripada seorang ke seorang dan juga jawatan seseorang. Jadi kalau dia hanya bergantung kepada kadar caruman itu, pasti mereka akan membentuk statistik-statistik yang telah disebutkan ini. Statistik-statistik mereka yang tidak mempunyai wang yang cukup bila mencapai usia yang sepatutnya berehat di rumah. Itu penting. Berbanding dengan kaki tangan kerajaan yang agak berbeza. Itu persoalan yang agak berbeza. Okey. Jenis-jenis persediaan yang boleh dilakukan baik sama ada dalam bentuk kewangan, aset dan lain-lain. Baik. Yang pertama membentuk persediaan aset. Apa yang paling penting kepada hierarki keperluan manusia adalah rumah. Itu yang penting. Nasihat saya kepada golongan-golongan yang belum merancang persaraan daripada awal dan ni adalah mendapatkan rumah. Kerana tiada rumah ni seakan-akan jadi pelarian di bumi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menyasarkan berapakah jumlah tunai yang perlu ada untuk membentuk pendapatan bulanan bila berusia 55 ataupun bila memilih untuk bersara. Kerana wang tunai ini yang akan dilaburkan untuk menjana pendapatan tahunan. Begitu. Tanpa pokok yang besar, tanpa kapital yang cukup, buahnya tidak dapat dituai untuk meneruskan kehidupan setiap bulan. So yang pertama, pastikan pastikan persediaan asas kehidupan itu wujud. Yang kedua, sasarkan jumlah pokok. Pokok bermaksud capital, maksud modal yang diperlukan, jumlah ringgit yang perlu untuk hidup. Mengambil kira juga kadar inflasi semasa, kadar inflasi masa depan. Baik. Okey, baik. Dari segi perancangan kewangan, 3 perkara yang disebut tadi, andai kata kita mengambil langkah 500,000 ke bawah simpanannya, hidup dalam keadaan yang memang cukup sesak dan terhad. Okay? Jadi kalau dari segi aspek perkiraan tu, maknanya sebulan tu kita seolah-olah mempunyai perolehi gaji lebih kurang berapa? Dalam 2,000. Dalam 2,000. Dalam 2,000. Dengan assumption, dengan anggapan yang orang itu akan hidup selama 20 tahun. Kalau 2,000 kali 12, 24,000 kali 20 tahun, 480,000. Ngam-ngam. Betul-betul habis. Ngam-ngam habis. 2,000 tu sekarang 2,000. ni pun rasanya memang kita masih lagi dalam istilahnya struggling. Apatah lagi dalam tempoh berapa tahun yang akan datang. Orang ramai rakyat harus belajar tentang ilmu bagaimana melabur wang itu sendiri. Jangan dibeli barang-barang yang tidak perlu. Mungkin agak radikal pesanan ini. Mungkin agak kontroversial dan mungkin agak ortodok begitu. Namun begitulah caranya. Okey. Bagi yang mungkin berhadapan dengan masalah kewangan sekarang, jadi apa pilihan yang mereka ada sekiranya mereka ingin mula untuk melakukan persediaan tetapi kurang mampu untuk mengeluarkan lebih wang yang lebih ke arah persediaan tersebut? Pada mereka-mereka yang mempunyai masalah kewangan sekarang, dapatkan rawatannya dulu. Okay. Rawatan ditawarkan oleh banyak agensi, terutamanya agensi daripada Bank Negara, AKPK sendiri, yang mampu untuk bypasskan ataupun untuk melakukan sedikit pembedahan kepada mereka-mereka yang sakit kewangan kronik itu. Dapatkan rawatan itu dulu. Kemudian untuk tidak lagi melakukan ulangan kepada kesilapan kewangan. Kerana banyak mereka yang mempunyai masalah kewangan ini melakukan kesilapan sebenarnya. Melakukan kesilapan. Jadi jangan ulang lagi dan tetapkan sasaran yang baru. Itu saja. Okey, selesaikan dahulu masalah. Selesaikan dulu masalah itu. Kerana dia berada dalam masalah kewangan yang melibatkan stakeholder yang lain, melibatkan kreditor-kreditor yang banyak. Jadi kalau dia tidak menyelesaikan masalah ini akan berterusan kerana dia melibatkan legal prosedur yang berbagai-bagai. Baik. Okey, kita lazim melihat persediaan dari sudut individu untuk diri sendiri. Bagaimana pula dengan yang menjadi ketua keluarga menyara pasangan yang tidak bekerja? Contohnya suri rumah sepenuh masa. Jadi mungkin persediaannya berbeza kerana perlu melakukan persediaan untuk 2 orang berbanding seorang. Itu mungkin kategori yang berbeza dan saya. Sama juga dalam konteks pengurusan kewangan, financial planning. Kalau seorang suami yang bekerja menanggung isteri yang tidak bekerja, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan income protection. Bermaksud income protection ini dengan gaji bulanannya inilah yang menyara keluarga, anak-anak sekolah, isteri di rumah, membayar seluruh keperluan-keperluan hidup dan mungkin juga membayar allowance kepada ibu bapa di kampung. Income protection bermaksud kalau dia meninggal ataupun premature death bermaksud begitu,
Tiada lagi orang yang akan membayar seluruh keperluan-keperluan ini. Jadi insurans menjadi jawapan kepada ini. Ini perancangan kewangan yang baik. Seringkali saya berpesan kepada semua orang kan, pada yang muda-muda baru bekerja, isteri tidak bekerja, get your income protect first. Formulanya mudah. Berapa gaji, berapa jumlah gaji sebulan kali dengan 60 bulan. 60 bulan. So kalau gaji sebulan 5,000 kali 60, 300,000. Get 300,000 income protection. Insurans adalah salah satu elemen yang baik di dalam merancang persaraan, tuan-tuan. Baik. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Zaid atas pesanan yang diberikan. Saya rasa kita boleh mula lakukan dari sekarang persediaan untuk masa hadapan. Kita tak tahu usia kita sampai mana. Kita tak tahu rezeki kita seluas mana walau bagaimanapun kita dituntut untuk bersedia dan berikhtiar, itu yang paling utama sekali.